'Cause all I want is you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Najihah binti Sahlan akan mulakan dengan pengenalan peningkatan inflasi ketika COVID-19. Malaysia tidak terkecuali berdepan dengan kenaikan harga barang ketika berlakunya pandemik COVID-19. Malah ia berlaku di seluruh dunia. Secara semula jadi, kuasa membeli akan merosot disebabkan inflasi. Dengan harga yang semakin meningkat, adalah mustahil untuk pengguna membeli barangan dan perkhidmatan yang sama seperti dahulu. Semasa berlakunya PKP, 66% perniagaan mengalami penurunan permintaan yang kurang sehingga menyebabkan peniaga yang kecil-kecilan amat sukar untuk mempertahankan perniagaan mereka. Jelaslah bahawa COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi di Malaysia maupun ekonomi global. Seterusnya, kenaikan kos pengangkutan dan juga logistik dijadikan sebagai faktor utama kenaikan harga. Tidak dinafikan bahawa kos bahan api seperti diesel tidak berubah pada harga yang ditetapkan oleh kerajaan, kerana ini adalah kos utama kepada pergerakan kargo darat di Malaysia. Seterusnya, kenaikan inflasi makanan juga merupakan komponen terbesar dalam indeks harga pengguna iaitu IHP yang menjadi penyumbang utama dalam kenaikan inflasi di Malaysia. Dalam situasi pandemik yang berlaku, pelbagai tindakan yang masyarakat lakukan bagi mengekalkan kemajuan sosial. Antaranya adalah rakyat Malaysia yang diberhentikan kerja mencari rezeki dengan memulakan perniagaan dalam online. Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan lagi pendapatan isi rumah. Seterusnya, tidak lupa juga kesemua rakyat yang tidak kira bangsa ataupun mahupun agama berganding bahu demi memerangi COVID-19 agar mereka dapat hidup seperti dahulu. Akhir sekali, ketika kerajaan telah menguatkan kuasa PKP ke atas semua rakyat, terdapat pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan seperti NGO dan individu yang tampil dalam menghulurkan bantuan seperti makanan, memberikan sumbangan kepada isi rumah yang sedang bertungkus lumus mencari keperluan seperti makanan dan juga tempat tinggal. Dapat saya simpulkan bahawa kenaikan inflasi sangatlah memberikan impak yang negatif ataupun impak yang terkesan kepada pengguna dan juga pengeluar. Pelbagai peranan yang telah dimainkan oleh rakyat dan pihak yang bertanggungjawab bagi mengatasi masalah inflasi di dalam negara ketika berdepan pandemik COVID-19. Saya teruskan dengan sistem analisis. Inflasi boleh mempengaruhi sistem ekonomi pada sesebuah negara secara amnya. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi inflasi. Antaranya adalah kerajaan menjalinkan kerjasama dengan rantaian bekalan. Sebagai contoh, kerajaan memberikan dana tambahan melalui subsidi bahan api iaitu minyak. Kerajaan membelanjakan subsidi bahan api bagi mengekalkan harga siling RON 95, diesel, gas petroleum LPG dan juga minyak masak. Seterusnya, kerajaan memberikan subsidi kepada pembekal atau pengusaha melalui potongan cukai berganda. Hal ini bagi menghadkan tekanan inflasi adalah kerajaan boleh menaikkan kadar cukai dalam negara kepada firma dan isi rumah. Dengan melakukan hal sedemikian, akan dapat menghadkan tahap penggunaan barang dan perkhidmatan bagi pengguna dan juga firma. Hal ini dapat mewujudkan penurunan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Intihannya, inflasi akan berkurang dan dapat membantu dalam meringankan beban rakyat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan semula nilai mata wang negara. Selain itu, Bank Negara Malaysia boleh meningkatkan kadar faedah atas keluaran wang dari bank. Hal ini dapat mendorong pengguna untuk menyimpan wang dalam bank berbanding mengeluarkan wang untuk perbelanjaan harian. Hal ini juga dapat membantu dalam mengurangkan peredaran wang di dalam pasaran dan inflasi dalam negara juga dapat dikawal dengan lebih baik. Kesimpulan yang saya boleh katakan di sini adalah
Untuk memulihkan ekonomi negara dan mengurangkan kadar inflasi bukanlah perkara yang senang dilakukan dalam jangka masa yang singkat. Oleh itu, kerajaan sangat menitik beratkan hal ini agar dapat memberikan pemulihan ekonomi negara Malaysia daripada menjadi kemelesetan ekonomi. Pelbagai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan beban kos dan juga tidak meletakkan kos ke atas rakyat sahaja. Kerajaan sedikit sebanyak telah membantu mengurangkan tekanan inflasi dalam negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini. Saya akan bentangkan dengan elemen seterusnya iaitu tahap perkembangan. Berdasarkan tajuk tugasan kami iaitu peningkatan kadar inflasi ketika COVID-19, kami dapat mengkaji serba sedikit tentang perkembangan inflasi dari masa ke semasa ketika negara kita dilanda wabak COVID-19. Seperti semua sedia maklum, inflasi dapat menunjukkan kenaikan tingkat harga umum untuk barang dan perkhidmatan secara menyeluruh. Pada fasa permulaan pandemik, kami dapati bahawa peratusan kadar inflasi menurun daripada tahun 2000 berbanding daripada tahun 2019. Iaitu pada tahun 2020, kadar inflasi mencatatkan pada awal tahun 2020, kadar inflasi mencatatkan sebanyak negatif 1.2% berbanding pada tahun 2019 iaitu 0.7%. Dalam masa yang sama, corak perbelanjaan pengguna juga berubah ke arah barang kesihatan. Ia menyebabkan berlakunya inflasi tarikan permintaan kerana bekalan barang yang tidak mencukupi. Disebabkan itu, harga barang semakin naik untuk menurunkan permintaan pengguna. Seterusnya, fasa ketika pandemik COVID-19. Peratus bagi sat kumpulan seperti makanan di luar rumah, makanan dan minuman dan elektrik menunjukkan penurunan kerana rakyat akur dengan arahan kerajaan untuk tidak keluar dari rumah dan juga menutup premis perniagaan bagi yang tidak mematuhi yang tidak menepati SOP. Oleh itu, peratus kadar inflasi bagi sat kumpulan tersebut menurun dan akhir sekali fasa selepas pandemik. Baru-baru ini kerajaan telah membuat keputusan untuk mengisytiharkan endemik di mana kita boleh menjalankan rutin harian seperti biasa tetapi perlu mengikut norma baru. Dalam tempoh hampir 3 tahun negara kita dilanda wabak COVID-19 ini, kadar inflasi meningkat sebanyak 124.5% berbanding tahun sebelum bulan yang sama tahun sebelumnya iaitu sebanyak 120.6%. Hal ini demikian, kerajaan terpaksa membuka semua sektor perniagaan bagi mendapatkan kembali pendapatan ekonomi untuk mengawal kadar inflasi daripada semakin menaik. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya akan teruskan ke pembentangan seterusnya. Terima kasih Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah. Kemajuan sosial yang berlaku dalam negara ketika berhadapan dengan inflasi semasa COVID-19. Efek inflasi biasanya membebani semua orang kerana daya beli untuk membeli barang berkurang. Hal ini kerana kenaikan tingkat harga secara keseluruhan akan memaksa individu untuk membayar harga yang tinggi untuk memiliki sesuatu. Hal ini akan berdampak sangat negatif bagi siswa yang masih belum memiliki sumber pendapatan yang stabil. Dari sisi masyarakat juga memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Terlihat dari dua jenis kelompok ini yang akan mendapatkan kesan positif dan negatif dari inflasi ini. Akibat positif dari inflasi ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki aset fizik seperti properti, saham dan aset berwujud yang lain. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. Kesan negatif pula akan berlaku pada kelompok yang hanya memiliki aset tunai sehingga menyebabkan daya beli mereka menurun. Seterusnya ialah kesan negatif dari penurunan nilai mata wang. Ini akan membawa kepada pelaburan dan simpanan. Ini akan menggalakkan peniaga menyembunyikan barangan mereka kerana berharap untuk memaksimumkan keuntungan dengan menunggu barangan itu mendapat permintaan tinggi dan hanya akan menanggung harga yang tinggi. Ini akan menyebabkan kekurangan barangan di pasaran.
Sementara itu, inflasi juga telah merosakkan masyarakat, terutama peniaga dan pengguna. Dan peningkatan kadar inflasi semasa pandemik ini semakin membimbangkan semua masyarakat. Inflasi itu sendiri telah membawa kepada kerugian kepada setengah pihak, terutamanya bagi golongan yang mempunyai banyak tanggungjawab. Assalamualaikum, saya Najiha akan bercakap tentang kebudayaan merentas etnik. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada masyarakat, merangkumi pelbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan kepada golongan yang terkesan tanpa mengira latar belakang masing-masing. Isi rumah di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan telah mengalami masalah ketidakjaminan makanan hampir 2 kali ganda berbanding Semenanjung Malaysia. Kajian menunjukkan pada pertengahan 2020, 3 masyarakat utama negara ini menunjukkan kepatuhan terhadap amalan 3W yang lebih tinggi, iaitu 96% bagi masyarakat Melayu, 95.6% bagi masyarakat Cina, 94.4% bagi masyarakat India. Ia menunjukkan penurunan pada awal 2021. Sesetengah mereka berkata ia memberi kesan yang buruk. Dengan ini, rakyat Malaysia haruslah berganding bahu dan saling membantu untuk memerangi virus ini. Terima kasih Jiha. Assalamualaikum, saya Syuhada. Seterusnya, elemen yang saya akan bentangkan ialah tanggungjawab sosial. Sudah pasti pandemik COVID-19 akan memberi impak yang besar kepada ekonomi dunia dan Malaysia secara khususnya. Sehubungan itu dianggarkan seramai 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan dan sebanyak lebih kurang 40% perusahaan kecil dan sederhana akan berhenti beroperasi. Ini menyebabkan berlakunya peningkatan pengangguran serta ramai rakyat sukar untuk meneruskan kehidupan tanpa kewangan yang tetap. Bagi membela nasib golongan yang terjejas, kerajaan mengambil inisiatif drastik dengan membentangkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau lebih dikenali sebagai Prihatin. Sebanyak 250 bilion ringgit yang melibatkan setiap peringkat masyarakat diibaratkan sebagai pucuk digital ulang mendatang. Perdana Menteri menegaskan bahawa pakej berkenaan menyediakan bantuan segera bagi meringankan beban semua rakyat dan sektor yang terkesan bagi menangani impak krisis COVID-19. Selain itu, syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO turut memberi bantuan dalam memutuskan rantaian wabak ini. Beberapa buah hotel sebagai contoh telah menawarkan kepada kerajaan untuk dijadikan pusat kuarantin. Bukan sahaja bantuan dari agensi kerajaan, malah turut terlibat secara tidak langsung adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Dari pemilik pencetak 3D yang membuat perisai muka, Preka Fashion menyediakan PPE, Pharma menjual barangan segar, sehinggalah para NGO yang menyalurkan makanan dan keperluan harian. Rakyat Malaysia juga turut melancarkan sebuah gerakan isyarat kecemasan dengan cara mereka yang terdesak secara kewangan dan memerlukan makanan serta barang keperluan. Dengan mengibarkan bendera putih di luar kediaman mereka susulan perkembangan pandemik COVID-19 negara. Gerakan ini memperoleh sambutan yang sangat menggalakkan daripada pelbagai pihak seperti syarikat peruncitan dan NGO-NGO tampil memberikan bantuan kepada mereka. Bagi menutup tirai perbincangan ini, kami telah membuat kesimpulan bahawa segelintir kegiatan ekonomi telah diarahkan untuk menunda aktiviti ekonomi semasa COVID-19 bagi mengurangkan kadar jangkitan wabak ini. Hal ini kerana ketika wabak ini melanda, negara lebih mementingkan nyawa rakyat dan nyawa telah menjadi keutamaan. Banyak ekonomi yang telah merundum akibat COVID-19 yang bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara Malaysia, tetapi ianya juga telah memberi kesan terhadap ekonomi dunia. Memulihkan ekonomi negara dan mengurangkan kadar inflasi bukanlah perkara yang mudah. Ianya memerlukan sokongan dan kerjasama yang kuat daripada pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan dan rakyat.
Oleh itu, kita semua perlu menjadikan wabak COVID-19 sebagai iktibar dan pengajaran yang telah menyedarkan rakyat seluruh dunia untuk saling membantu menyumbang kepada negara daripada pelbagai aspek seperti ekonomi, kewangan dan kesihatan. Kita juga hendaklah bersyukur atas ujian ini kerana ianya dapat membuatkan pihak pentadbiran untuk menunaikan tanggungjawab dengan lebih tulus dan amanah. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم